Belum jumpa Tok Mudian duduk belakang. Yang dah jumpa Tok Mudian duduk depan. Tok Mudian betul, yang potong. Duduk belakang. Tak jumpa Tok Mudian. Siapa tak tahu. Mari ramai. Ada belakang. Okey. Belum cukup umur belakang. Ya. Sebelum jumpa Tok Mudian duduk belakang. Okey. Dapat tak lama orang kadang kita datang. Alamak, kali tambah semayang syok lah. Ya Allah, 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 ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang dihormati Pengisi Surau Ustaz Wan Fatah, adik-adik jawatan Kota Surau, saling berganding bahu, saling bertentangan mata. Kita bekerja, kenal mengenal, kita tekun, kita mencurahkan pemikiran kita, kita memberi segala tumpuan kita, kita mengerahkan tenaga kita pergi rumah ke rumah. Tuan-tuan telah bersama-sama dengan jawatan kuasa kita bekerja siang dan malam, memikir, kita akan melaksanakan satu kewajipan ke atas kita. Kita melaksanakan satu tuntutan kepada kita. Tuan-tuan, berbanggalah pada malam ini. Tuan-tuan, gembiralah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ucaplah terima kasih kepada diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, nilaikanlah diri kita. Betapa hebatnya kita malam ini. Betapa hebatnya kita bersama-sama kita dapat menunaikan fardu isyak dan sembahyang hajat. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Saya berbangga dengan tuan-tuan. Saya berbangga berada di desa wisata ini. Hari ini kita tidak lagi menumpang
Hari ini kita bersolat di tapak kita sendiri. Solat di atas bangunan yang tuan-tuan bina di atas duit tuan-tuan sendiri. Di atas keringat tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan telah bergotong royong daripada tempat ini. Hutan lagi, banyak pokok-pokok, banyak batu bata. Sekarang tuan-tuan tengok keliling tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh duduk bersila di atas kapet. Bersabar tuan-tuan dan puan-puan, berdoa kepada Allah. Teruskan kerja-kerja jihad kita. Teruskan kita punya semangat kita. Jangan pudar. Jangan kita terus leka dengan syaitan-syaitan yang menggoda kita. Tuan-tuan tekadkan semangat. Tuan-tuan tekadkan iman kita. Kita akan teruskan surau kita ini. Sekarang tuan-tuan sembahyang sejuk di angin yang kejayaan demi kejayaan. Banyak kecemerlangan demi kecemerlangan. Banyak kesukaan demi kesukaan. Tuan-tuan bersama-sama saya, bersama-sama jawatan kuasa daripada awal, imam kita sembahyang meleleh air mata tadi tuan-tuan dan puan-puan. Imam kita sembahyang tadi tuan-tuan dan puan-puan dengan khusyuk dan tawaduk. Kita berada di sini tuan-tuan dan puan. Kita ada di sini dengan merealisasikan suatu tuntutan, suatu bebanan yang kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama membuka majlis kita yang mulia ini dengan kita mempersilakan Tuan Haji Megat Haji Zainal untuk membacakan doa kepada kita. Semoga kita mengaminkan dengan khusyuk dan tawaduk. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma karim walhamdulillahil alamin. Nasalluka bi rahmatik وعزائما بمغفرة ونغنيمة مقلبين سلامة مقل اسمي لا تنغل ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا هجة ردا إلا قضيتها يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. Hamdalah salam kami ya Allah, bapa kami, anak isteri kami, keluarga kami, jiran-jiran kami, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua di kami lemah ya Allah. Da'i ya Allah, banyak melanggar perintah-Mu ya Allah. Melanggar perintah-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Semada besar kecil ya Allah, semada sedar tidak sedar ya Allah, yang telah berlaku akan berlaku ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tidak sampai tiada dapat mengampuni dosa kami melainkan Kau ya Allah. Jadilah kami orang beriman, tetap beriman. Itulah matilah kami tetap beriman. Akhirlah kelimah kami dengan kelimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman Rahim, beri kekuatan ya Allah, taat perintah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah amalan sembahyang kami sedikit ya Allah. Berilah kami sembahyang baik, sembahyang khusyuk, sembahyang khudu ya Allah. Sembahyang dapat rahmat sayang-Mu ya Allah. Sembahyang dapat menarik kasih sayang-Mu ya Allah. Sembahyang dapat menyelesaikan masalah dunia dan akhirat ya Allah. Sembahyang dapat tidak jauhkan kami dari syiar dan mungkar ya Allah. Sembahyang di mana Kau telah berikan pada orang terdahulu beri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman dengan hakikat sembahyang di mana ya Allah. Hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman berilah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang dapat kami pelajari dan kami sampaikan ya Allah. Jauhilah kami pelajari ilmu yang jauhkan diri kami ilmu ya Allah. Beri kami kefahaman perintah-Mu, hadis-Mu, Quran-Mu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadilah kami yang zikir padamu ya Allah, syukur padamu ya siang dan malam, pagi dan petang, daripada sibuk, lapang, sakit, sihat, jamaah serta dan zikir syukur padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, babakil akhlak kami ya Allah. Buanglah sifat wujud, riak, takabur, sembah, menafi yang banyak bermain dalam hati kami ya Allah. Buanglah sifat-sifat yang buruk ya Allah. Masuklah sifat yang baik ya Allah. Buanglah sifat madhumah, masuklah sifat memudah. Masuklah sifat sayang pada umat sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sayang pada orang muda, hormat orang tua, alim ya Allah.
Jauhilah kami mana keburukan orang, ya Allah. Jauhlah orang mana keburukan kami, ya Allah. Ummahlah ikhlaslah halam dan kami, ya Allah. Yang kebesar hati kami telah Kau tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Yang kebesar hati kami, ya Allah, telah Kau tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Hidayah, ya Su'alam, ya Allah. Geraklah agama Su'alamlah, satukanlah umat Islam, ya Allah. Satukanlah hati Allah Islam. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah penduduk sini, ya Allah. Ambillah kami, ya Allah, anak si kami, ya Allah, sebagai orang menegak agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satu hati kami, ya Allah. Gunakanlah, ya Allah, harta kami, masa kami untuk digunakan di jalanmu dan kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadilah anak istri kami, ya Allah, anak soleh-soleh, anak istri ta'abana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami tidak dapat mendidik mereka dengan sempurna, ya Allah. Engkau yang maha sempurna, ya Allah. Berikan mereka kejayaan, ya Allah, dunia dan akhirat, ya Allah. Mana yang belajar, pemudahlah pelajaran mereka, ya Allah. Mana yang bekerja, pemudahlah pintu rezeki mereka, ya Allah. Pemudahlah jodoh-jodoh mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang banyak penyakit, ya Allah. Semualah penyakit kami rohani dan jasmani, ya Allah. Kami yang hajat, ya Allah. Sebelah hajat kami, ya Allah. Hajat saudara kami, ya Allah. Apa yang baik itu yang kami minta, ya Allah. Apa buruk itu minta kami jauhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Apa Rasulullah minta itu kami minta, ya Allah. Apa Rasulullah minta jauhkan itu minta kami jauhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Yang pemudah kegiatan kami, ya Allah. Pemudahlah pintu rezeki kami, ya Allah. Jauhlah tempat kami bala, bencana, wabak, ya Allah. Boleh menggugat iman kami dan stabilan kami, ya Allah. Pemudahkanlah segala usaha kami, ya Allah. Terimalah amalan kami, ya Allah. Terimalah harta kami, ya Allah. Terimalah kemanan kami, ya Allah. Tidak dapat, ya Allah. Semua kami lemah, ya Allah. Rendah, ya Allah. Hati kami sentiasa berbolak-bolak, ya Allah. Hati kami sentiasa berbongkak, ya Allah. Karena kami bangga pada diri kami, ya. Sungguhnya kami tidak apa-apa, ya Allah. Semuanya Kau yang maha besar, ya Allah. Maha mengetahui, ya Allah. Maha kaya, ya Allah. Kami ini miskin, ya Allah. Bantulah kami. Pandanglah kami. Kamu rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Diri Kau mampun, ya Allah. Beri Kau pertolongan, ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik, ya Allah. Pikiran yang waras, ya Allah. Hati yang lapang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau mampun, ya Allah. Beri Kau pertolongan, ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار ودخلنا جنة ممرود يا عزيز يا غفار القادم وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Silakan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berpeluang, tuan-tuan siapa yang hadir pada 2 minggu yang lalu, kita adakan satu persidangan meja bulat. Tuan-tuan ingat tak? Ya, persidangan meja bulat. Sebelum ada varanda lagi, tiang-tiang tak ada. Kita buat dekat sana saja, dekat kabin, ke kawasan yang dekat store sana. Kita namakan persidangan meja bulat. Kali pertama kita adakan di sini. Dan di situ kita ada terdapat beberapa resolusi. Itu bukan semua. Dalam masa seminggu itu ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Kita mencari anak-anak tuan-tuan dan puan. Kita mencari bakat-bakat yang terpendam untuk dicungkilkan pada malam ini. Malam ini mereka akan tadi kita telah, tuan-tuan telah disuapkan dengan banyak dari segi rohani. Kita jadi sedih, kita jadi sayu, kita mengenangkan Allah SWT. Kita berhibur sedikit dengan nasyid. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ini cukup special. Tuan-tuan ini adalah orang-orang yang cukup special pada malam ini, mendapat mendengar nasyid yang pertama. Nasyid ini akan diketuai oleh Saudara Zaihan. Dengan ini saya mempersilakan kumpulan nasyid. Nama ke apa dia istilah sendiri. Sekejap lagi. Dan silakan Cik Zaihan. Nama kumpulan nasyid apa? Ada sini lah ada nama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang saya muliakan, seperti mana yang Cik Abdullah beritahu tadi, kita punya anak-anak, adik-adik kita yang berada di depan tuan-tuan ini adalah baru sahaja 1 minggu berkumpul bersama, bersuai kenal, baru kenal antara satu sama lain. Selepas ni kalau tuan-tuan rasa apa yang anak-anak kita cuba persembahkan sedikit kurang enak didengar, tapi yang sebenarnya matlamat saya untuk membimbing anak-anak kita, adik-adik kita merupakan satu kumpulan nasyid ini adalah untuk membina ukhuwah antara mereka. Sebab ukhuwah ni kita bina daripada anak-anak lebih baik daripada kita bina apabila kita dah dewasa. Susah untuk kita bentuk. Okay. InsyaAllah lepas ni apa yang kita adakan di sini bermula daripada malam ini bersesuaian dengan nama kumpulan itu sendiri yang mereka pilih sendiri. Saya tidak memberi nama pada kumpulan ini. Mereka pilih nama Al-Fatah, iaitu permulaan atau pembukaan. Bermula dengan titik tolak inilah kita akan cuba didik jiwa anak-anak kita, InsyaAllah juga jiwa diri kita sendiri untuk sama-sama menghayati hiburan yang berbentuk ilmiah. Mudah-mudahan apa yang anak-anak kita sampaikan ini diterima oleh Allah SWT sebagai satu cabang dakwah untuk kita semua, insya-Allah.
Malam mengiring persada yang menjanjikan sebuah pertemuan. Marilah kita sama menyaksikan hari gembira bersama semua. Moga Anda akan terhibur dari kami Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Buangkan yang keruh, ambillah yang manis. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah segala penderitaan, hubungan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala penderitaan, hubungan kembali tali persaudaraan. Orang beriman itu bersaudara.
bersama sepakat membawa bekal atas hidup masyarakat, amalkan hidupnya sehat selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, yang sebenarnya adik-adik kita ni, anak-anak kita ni tidak pernah langsung pun terlibat dalam aktiviti nasyid, persembahan nasyid sebelum ni di sekolah. Maksudnya antara anak-anak kita yang mungkinnya tidak terpilih di waktu sekolah dahulu, insya-Allah di desa wisata ini dengan adanya bimbingan saya sendiri, hari ini saya terpaksa memimpin diorang, terpaksa main juga bersama diorang supaya diorang ni tidak gemuruh. Bila tuan-tuan tengok tadi kan, diorang ni sedikit gemuruh sebab first time, semuanya first time. Okey. Untuk yang seterusnya, insya-Allah selepas kita dah bersama-sama berhibur, sedikit berhibur, kalau tuan-tuan amati seni kata lagu itu tadi, bukan nada dia yang mungkin sedikit pitchy ataupun orang kata adalah sikit semua sumbang kan, kalimah-kalimah ataupun baik-baik perkataan yang itulah yang kita nak dengar sebenarnya. Tajuk itu sendiri adalah bersatu. Di sini bermulanya, di sini kita harap sama-sama kita binakan ukhuwah sesama kita, jiran-jiran kita, penduduk desa Wista. Mudah-mudahan selepas ini insya-Allah kita akan lebih mesra dan lebih ramah insya-Allah. Dan seterusnya saya serahkan kepada ustaz kecil kita, Ustaz Hud, adik Hud kita, untuk memimpin kita setelah kita berhibur. Sedikit kita bermunajat, memuji kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita panjangkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita bertaubat, mengisafi segala kesilapan kita bermula bertitik tolak dari malam ini hingga seterusnya. Okey, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. الله فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب Ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok tuan-tuan dan puan semua mata tertumpu kepada saya. Sekarang jam berapa? 9.35. Mengikut atur cara kita mempersilakan
pengurusi surau, iaitu Ustaz juga untuk menyampaikan ucapan beliau. Yang saya hormat dan Allah. Terima kasih pengerusi majlis merangkap bendahari kita Cik Abdullah, tuan-tuan, adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Memanglah di sini saya tidak bertujuan untuk mengambil masa yang begitu panjang sebab kita ada lagi agenda kita yang lain. InsyaAllah sama-sama kita dapat rungkai, dapat selesaikan masalah kita. Saya tertarik dengan ayat surah At-Taubah, ayat yang ke-19 yang telah dibaca oleh adik kita sebentar tadi, yang disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Ayat tersebut memang sinonim dibaca pada setiap kali berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sempena dengan hijrah, 3 perkara yang paling besar yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang pertama daripada 3 perkara tadi ialah membina masjid, membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perintah kepada Rasulnya membina bala tentera supaya mudah membalas dendam kepada umat kafir yang berada di Mekah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada Rasulullah supaya membina sebuah kerajaan yang kuat? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah kepada Rasulullah supaya membina ekonomi yang kukuh? Tapi Allah memerintah kepada Rasulnya untuk membina rumah Allah, iaitu masjid. Kenapa? Sudah tentulah ada hikmah yang hebat yang ada di sebaliknya, iaitulah untuk membina kekuatan umat Islam, yang mana kekuatan kita sebenarnya bukan kepada bala tentera, bukan kepada ekonomi, bukan kepada perkara-perkara lain, tetapi kekuatan umat Islam yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat tabi'in adalah kekuatan iman yang kukuh di dalam hati mereka. Sebab itulah mereka tidak ada rasa gentar dan takut kekuatan mana sekalipun yang ada pada musuh-musuh Islam, kecanggihan di segi senjatanya dan berbagai-bagai lagi. Sebab Rasulullah awal-awal lagi telah tanam dalam hati para sahabat kekuatan iman melalui pembinaan masjid yang kedua, iaitu daripada Masjid Quba sebelum berhijrah hinggalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Berdasar prinsip itulah kita semua berkumpul pada malam ini, dan dasar matlamat itulah kita sama-sama berjemaah pada malam ini. Dan saya rasa amat takjub, amat saya melihat kesungguhan anda sekalian membagi sokongan segi duitnya, moralnya dan sebagainya. Inilah bukti yang tak pernah berlaku dalam sejarah kita berada di desa wisata. Kita kena ingat, ini adalah kita semua, gambar-gambar kita, muka-muka kita termasuk dalam kamera Allah. Bukan kamera itu saja, kamera Allah lebih hebat, lebih mahal daripada segala-galanya. Kita ingat hadis yang sentiasa saya baca, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, man bana masjidan faqad banallahu lahum baitan fil jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk membina rumah Allah, maka nescaya Allah akan membina sebuah baginya mahligai di syurganya nanti. Kita semua, saya, anda telah pun menempuh sebuah syurga, mahligai di syurga dan insya-Allah. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebajikan, maka sesungguhnya Allah akan bagi ganjaran sebagaimana pelaku-pelakunya. Jadi di sinilah, sebagai saya kata nak tutup, kita juga nak tutup file pada 30 hari bulan, iaitu pada hari malam ini, iaitu kita serah hendak di seluruh lorong-lorong yang ada pada desa wisata. Dan keadaan ini saya rasa amat jarang sekali berlaku di mana-mana di planet bumi ini, yang mana kita sanggup pergi berhijrah, pergi tengok ke lorong-lorong. Dan alhamdulillah, komitmen yang ditunjuk oleh anda sekalian amat menakjubkan sekali. Mungkin anda nak tahu, adakah gerakan kita, anda semua berjaya atau tidak?
bukti jelas anda telah sembahyang solat di mana. Ini duit-duit anda telah ada di sini. Dan kita tidak pernah mengguna 10 sen per duit anda melainkan untuk surau. Percayalah, itu derma-derma makanan-makanan tu kita tu 10 sen per duit anda. Kemah dan kapet-kapet tu semua orang sponsor. Kita tak kacau sedikit pun daripada duit sumbangan. Dan untuk makluman, mungkin orang tertanya-tanya, dan saya juga menyangka bahawa penduduk Desa Wistar ni sebuah masyarakat yang susah untuk dibentuk, untuk bergabung. Sebenarnya silap tanggapan sekali. Sebenarnya penduduk Desa Wistar adalah penduduk yang paling mudah sekali untuk berajak berbincang. Cuma tidak cuba untuk ajak berbincang, itu sahaja. Sebenarnya kita telah berjaya setakat ini mengutip derma lebih daripada 138,000 setakat ini. InsyaAllah. Duit siapa ni? Duit kita semua. Baru kita serah hendak untuk penduduk Desa Wistar. Belum lagi kita pergi keluar sana. Walaupun ada dah orang luar masuk kat kita, tapi nak beritahu kepada anda, ini satu kejayaan yang besar yang telah dibuat hasil bantuan anda sekalian. Yang bawa file yang selama ni kita tengok kat depan-depan bank ni orang tunjuk apa kerja ni. Sekarang kita juga yang buat kerja ni. Kita tak pernah rasa malu, segan. Dan saya sendiri pada awal rasa segan untuk buat kerja ni. Tapi sekarang saya rasa bangga boleh buat kerja ni. Saya rasa bangga sebab saya boleh buat kerja ni. Dan anda juga merasa bangga boleh buat kerja ni. Sebab kita semua ni bukan banyak sangat pahala. Apa lagi yang kita nak bawa, nak tunjuk depan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak benda-benda ni. Tahniah, syabas. Saya ucap kepada anda sekalian kerana bagi kerjasama yang begitu baik, begitu bagus untuk sama-sama kita membina surau kita ini. Dan tak cukup dengan hanya membina surau ini, marilah ramai-ramai kita datang ke surau ini. Jangan nampak surau yang cantik, lepas tu jangan nampak rumah yang cantik tapi buka kemah tidur kat luar. Kita juga nampak surau yang tersegar indah, pakat pergi semayang kat rumah masing-masing. Salah cara gunanya. Jadi insya-Allah, dan sebagaimana yang disebut pada hari perjumpaan penduduk, kita akan cuba siapkan surau ini pada bulan April ataupun Mei. Tapi segi yang tersangkut kat situ, maka menandakan ada masalah, terutama sekali segi kewangan. Jadi marilah sama-sama kita berjuang. Lepas ni kita serang dekat luar sana. Cari sebanyak yang mungkin. Insya-Allah, sebagaimana hadis sebut tadi, kalau mamak yang ada di Desa Taman Suraja bagi RM10, disebabkan kita beritahu dia, Allah juga akan bagi RM10 pada kita walaupun bukan duit kita. Itu cabaran yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan-tuan tak tengok jubah saya ni. Saya nak tayang jubah sebenarnya. Tuan-tuan tengok hari ni ada ramai pakai jubah. Macam Pak Syekh. Saya tengok kiri kanan tuan-tuan. Cik Safri dah pakai jubah dah. Ada siapa-siapa yang malu nak pakai jubah? Tunggu. Lagi 2 minggu tuan-tuan kena pakai jubah. Dia nak buat satu kempen pakai jubah. Tuan-tuan tengok hari ni yang pakai jubah, dia penyambut tetamu. Yang pakai baju Melayu, yang pakai sampin, tiba-tiba pakai sampin malam ni, itu penyambut tetamu. Nak menyambut tuan-tuan, nak meraihkan tuan-tuan, nak memuliakan tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat dengan sistem, kita buat dengan disiplin. Tuan-tuan datang ke sini sebagai jawatan kuasa, walaupun tuan-tuan jiran saya, walaupun tuan-tuan bekerja dengan saya, walaupun tuan-tuan itu bos saya, tapi di malam ini tuan-tuan tetamu saya harus hormati, saya harus rayu tuan-tuan, saya harus memuliakan tuan-tuan, saya akan jemput tuan-tuan dari depan sampai ke dalam. Saya akan cakap lembut dengan tuan-tuan. Nama Roadshow Night. Sekejap lagi kita panggil Cik Ahmad untuk bagi. Sekejap saya dekat sikit je, saya nak beritahu kalian. Roadshow Night, kita telah buat roadshow kepada rumah ke rumah selama 17 hari. Bermulanya roadshow daripada 13 hari bulan Disember sehingga 30 Disember. Kita cadang, saya Ketua Bahagian Biro Ekonomi. Ini bos dalam bidang ekonomi saja. Surau yang buat semua bos kata mana tadi yang cakap tadi duduk belakang. Dua angkat itu bos saya. Bos kata ekonomi, saya bos. Saya terpaksa fikir, saya terpaksa buat macam-macam program untuk dapatkan duit. Malam ini pada Disember dan 5 Disember lepas, sehari sebelum Hari Raya Adil Adha dan mesyuarat, semua kita pun kena
buat kerja kena derma. Akaun dia kita tutup pada malam tu berjumlah, ingat lagi, saya selalu sebut, saya berbangga dengan AJK Ustaz lah, bukan AJK saya, 63,750. Itu kutipan AJK. Daripada AJK Musa, saya ada AJK ekonomi. Dan ekonomi saya adalah ketua-ketua lorong dan orang-orang yang saya panggil untuk menganggotai. Orang yang boleh bekerja dengan saya, orang yang nak kerja sungguh-sungguh, orang yang tidak ada berbelah bagi, memang nak buat sungguh-sungguh. Semalam kami 2 hari lepas, 2 malam lepas kita bersyarat dekat kabin tu, tuan-tuan kabin. Siapa biasa masuk kabin? Kapet aircon wall carpet, wall cantik tu, sejuk. Kita cadang nak kerja sejuk pun boleh masuk kabin. Nampak macam tu. Kita mesyuarat di sana, ada 20 orang. AJK saya telah kutipan average setiap orang RM2,500. Average 20 orang. AJK saya telah menderma sebanyak, mencari duit sebanyak RM50,000. Okey? Pada hari ini saya tak sebut berapa saya bayar. Ya. Saya cari, saya tak mahu sebut tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tak ada seorang boleh beat saya. Ya. Saya tak ada beat. Kenapa? Kita nak, Ustaz kata tadi, bersainglah untuk merebut kebajikan. Okey, pada malam ni kita tutup akaun tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan cari. Ustaz sebut tadi berapa? Siapa ingat? Ustaz baru sebut tadi? 100. 100? 38. Okey. Pada malam ni tak termasuk yang ada siapa yang tak bagi duit pada malam ni tak? Angkat tangan. Dia yang tuan-tuan cari yang ada dekat tuan-tuan. Berapa banyak? Berapa? 1,330 ada sekarang. Serah yang simpan lama-lama. 1,330 lagi. Saya nak kira, saya nak bagi tuan-tuan figure biar tuan-tuan tahu. 1,330 lagi. Ada ASP apa nak keluar apa? Ada. Ilaik bucik. Ana Amak. Ada kita nak ilaik lagi Sumatera. Okey, 48 set. Saya lagi ada 2,000. Up Dekat lagi. Ali ada 2,000. Up lagi. Ini macam Up. berani. Jangan tak up. Payah up lagi ya Pak ya. Nah, oh. Up lagi. Halo. 162,439 ringgit 48 sen. Satu ingat? Siapa yang ingat? 162,439 ringgit 48 sen. Kejayaan kita. Saya target 300,000 sampai hari ini. Saya gagal. Tuan-tuan, saya gagal. Saya kecewa, saya frust. Saya malu dengan tuan-tuan. Cukup kerja tak kuat. Saya buat macam-macam, tak jadi. Saya target 300,000 dalam masa 3 minggu. Saya kerja kuat tuan-tuan. Work hard for that to achieve my target 300,000, and yet saya dapat 162,000. Tuan-tuan, kita nak tegak surau kita paling minimum 400,000. 400,000 winning. Sebab tu saya panggil tuan-tuan pada malam ni. Kita bagi tuan-tuan dengar sedikit-sedikit nasyid sedap-sedap. Tuan-tuan dengan sonok-sonok. Tuan-tuan dengan bersuka-suka. Kita dah hibur tuan-tuan. Kita bagi orang ngaji Quran. Kita bagi kapet, nak bagi makan nanti. Kita panggil bakar motivasi kita. Lepas ni kita nak 400,000. Tuan-tuan kena cari duit. InsyaAllah. Sampai saya bagi cat kepada tuan-tuan akhir bulan ni.
First 30 hari bulan Disember, kita tutup akaun penduduk. You berbangga. Penduduk Special Vista kena berbangga. Dalam masa 3 minggu kita cari 162,000. Tuan-tuan, 100 orang ada di sini, 78 orang register. Kita nak tuan-tuan cari kepada kita lepas pada ini 400,000. Tolak 162,000 ya. Itu tutup cerita. Itu cerita lama. Tuan-tuan kena perbarui etikat. Pasal ini bulan Muharram, ini bulan Hijrah, tahun baru 2 Hijrah. Kita tegakkan, tuan-tuan tengok. Yang ini 1 Hijrah 1430. Tuan-tuan kena bagi perhatian yang sepenuhnya kepada pakar motivasi kita. Walaupun dia jiran tuan-tuan, walaupun dia kawan tuan-tuan, minum kopi sekali, dia tarik sekali. Tapi pada malam ni kita terima ilmu-ilmu dia. Kita terima dia punya pengalaman beliau. Dia telah baca buku, dia orang qualified. Dia belajar psikologi, dia belajar macam-macam. Ya, tuan-tuan kena bagi perhatian. Lepas ini kita akan cari satu tema baru. Kenapa roadshow night? Malam ini adalah malam penutup. Kita berjumpa dengan setiap lorong-lorong. Ya, kita dah tutup akaun 162,000. Kita jumpa lorong-lorong. Kita jumpa tuan-tuan, kita panggil tuan-tuan, kita jumpa. Sembang, kita tunjuk folder. Kita keluarkan folder kepada tuan-tuan dan puan. Semua dapat kan? Kita buat folder cantik-cantik. Gambar color, lawa-lawa. 150 folder dah keluar. 150 datang 100 lebih. Bolehlah, boleh. Kita dapat 160. Satu folder kita dapat RM100,000. Achievement very good. Saya nak 2,000, tuan-tuan bagi 1,000 ya. Kali ini kita nak banyak lagi. Kita nak 400,000. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan cara nak dapat duit sebulan 400,000. Saya akan guidekan tuan-tuan dan puan. Kita akan bagi motivasi kepada puan dan puan. Kita akan bagi segala-galanya kepada puan dan puan. Tuan-tuan, kita bagi segala-galanya kepada tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan cari duit kepada surau 400,000. Dengan ini saya mempersilakan Cik Ahmad untuk memberi motivasi beliau kepada kita. Silakan. Abu Hurairah pelik. Biasanya Rasulullah tak bercakap macam ni. Tapi malam tu Rasulullah bercakap perkara ni. Jadi timbul di hati benak Abu Hurairah, dia bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah maksud kau dengan taman-taman syurga ni Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, masjid-masjid. Rupanya kat dunia ni tuan, Allah anugerahkan kita rupanya ada syurga-syurga tuan, taman-taman syurga tuan. Dekat masjid rupanya. Nak masuk ke syurga di akhirat besok, kita dah Allah dah bagi rasa duduk dalam masjid, dalam taman syurga ni dekat dunia ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Kemudian tu bertanya lagi Abu Hurairah, apa maksud dia dengan bersenang-senanglah? Lantas dijawab oleh Rasulullah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah jawapan Rasulullah. Rupanya tuan-tuan, duduk dalam taman syurga ni berzikir kita tuan, tenang fikiran kita, bermuafakat kita, bersatu jiwa kita, bersatu hati kita. Allahu Akbar. Inilah dia keistimewaan yang ada Allah bagikan kepada kita tuan-tuan. Inilah peluang yang kita nak kena ambil tuan-tuan. Sebenarnya saya tak ada tajuk yang saya nak bagi kepada berkongsi pada malam ni, tetapi terlintas di hati fikiran saya ni, saya nak tahu matlamat tuan. Sebab itu saya edarkan kepada tuan, dia salah. Sana, soal kedua, sana sampai 5. Suami 5. Berapa petak? Surat pertama 5. 5 petak, 5 orang semayang. Jadi
pun sudah habis. Sekarang kita ada soft yang kedua saja. Kalau tuan nak wakaf, kita buat senang. Ini fasa pertama belum dilancar ya. Okey, minta setiap kumpulan nanti kedua dan tula berkenalan. Wan. Wan. Saya Wan Muhammad Ibrahim Wan Daud. Tinggal nombor 86 13. Saya Khairul Anwar. Nanti cakap aja kenalan rasmi mula-mula kan. Jadi ni selamat tahun baru Cina. Koi Pak Choi kau. Ha? Koi Pak Choi. Kau Pak Syed, patut dia hijrah kan? Hijrah pada buah limau lah. Boleh? Terima kasih banyak. Buat foto. Bincang. Bincang nak cari duit macam mana? Buat bincang. Dah. Bincang apa? Bincang nak cari duit macam mana? Bincang. Jom. Yang keduanya, buat siar raya di masjid-masjid di dalam negeri Selangor untuk buat kutipan khusus untuk Desa Vista satu kali saja pengumuman tu. Maknanya dalam solat Jumaat tu sekali saja di seluruh negeri Selangor. Untuk minggu itu semua kutipan dalam yang dapat pada hari Jumaat tu untuk Desa Vista. Yang ketiga, format dia kena ada, iaitu kita minta kutipan kepada ahli korporat kita Bawalah benda-benda barang yang kita dah tak pakai. Kalau baju bukan yang koyak maknanya benda yang ada nilai yang boleh kita jual dan hasil kutipan kita terus masuk dalam tabung surau. Dan yang seterusnya ni tadi ini Kotak dia kalau buat masa kenduri, dia yang buat inisiatif dia sendiri, dia dapat RM734 waktu kenduri baru ni. Haji Kara yang masa bangun tu Haji? Bangun jap? Dia buat inisiatif sendiri, dia letak kat sana tempat kenduri dan collection dia dapat RM734. Kalau jadi berkaitan saya waktu tu saya tidak benarkan. Tapi Haji Mekah pula lah. Haji Zakara dia orang yang seorang yang tegas pendirian. Dia kata nak buat, dia buat. Lama-lama saya kata buatlah RM734. Yang saya kena buat ni duduklah kat pasar malam. Boleh? Kejap lagi saya bagi saya punya idea. Okey? Baru fair. Ini saya je minta. Lagi tak lagi idea tadi? Yang RM1.50 satu batu. Okey, ini lambatnya kerja. Tapi kita terima. Batu kita nak tuan bagi 4,000 batu yang kalau merah. Batu RM1,000. Kita ada 13 orang. Seorang target RM4,000. Resolusi kita akan memperkenalkan skim, bukan skim cepat kaya, tapi skim cepat masuk syurga. Mana skim ni kita akan perkenalkan pada keluarga kita, adik-adik kita, mak bapak kita, saudara-saudara terdekat dan kawan-kawan lah. Melalui skim wakaf. Seorang 200 kita bagi penerangan, insya-Allah dia akan terima sebab ini saham untuk kita masuk syurga. Makan pukul berapa?